Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu pecat saya bebas, kata Abdul Rashid. Adun Selat Klang, Abdul Rashid Ashari sedia dipecat daripada Bersatu kerana berpendapat tindakan itu akan memudahkannya bergerak ataupun menyertai parti lain. Bagaimanapun, bekas pengerusi Bersatu Selangor itu menegaskan keahliannya belum terlucut disebabkan berceramah di pentas Kerajaan Perpaduan pada kempen pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu baru-baru ini. Dia juga mendakwa tindakannya turun berceramah di pentas Kerajaan Perpaduan tidak bercanggah dengan perlembagaan Bersatu. Sebelum saya berceramah, saya dah semak perlembagaan. Sebenarnya dalam perlembagaan tak ada satu klausa pun atau satu pasal pun yang menyebut tentang ceramah. Tak ada, katanya. Tak ada diperuntukkan perlembagaan parti di mana saya tak boleh berceramah. Jadi bila tak ada peruntukan yang menghalang saya daripada berceramah, maka saya pergilah berceramah, katanya dalam satu wawancara bersama Malaysia Kini. Jelasnya, pasal 10 Perlembagaan Bersatu menyatakan parti hanya boleh memecat ataupun keahliannya terhenti jika dia mengumumkan secara terbuka keluar parti ataupun menyertai mana-mana parti politik lain. Tegas Abdul Rashid, dia tidak pernah keluar parti atau menyertai mana-mana parti politik yang boleh menyebabkan dia dipecat atau keahliannya terlucut secara otomatik. Pada 9 Mei lalu, Bersatu mendakwa keahlian Abdul Rashid dan Ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkapri Hanapi terlucut berkuat kuasa serta-merta kerana menghadiri kempen PH di Kuala Kubu baru. Setiausaha Agung Parti itu Hamzah Zainuddin berkata, kedua-dua mereka mesti mengosongkan kerusi untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil diadakan di kawasan yang dimenangi mereka. Mengulas lanjut, Abdul Rashid berkata dakwaan Bersatu bahawa keahlian mereka terlucut secara otomatik hanya tanggapan parti itu saja. Kalau mereka kata keahlian saya terhenti, itu tanggapan mereka, Bersatu saja. Perlembagaan parti tak halang saya berceramah, katanya. Dalam pada itu, Abdul Rashid turut menegaskan pindaan perlembagaan yang dibuat oleh Bersatu baru-baru ini juga tidak boleh mengaitkannya dengan sebarang salah laku. Kalau kata saya tak patuh pada arahan majlis tertinggi atau sebagainya, tetapi peraturan-peraturan arahan ini jelas mestilah bertulis. Jelas di sini semua arahan hendaklah dibuat secara bertulis, katanya. Sampai hari ini tiada arahan, saya tidak melanggar apa-apa arahan. Tak ada arahan bertulis, you tak boleh berceramah, katanya lagi. Sementara itu ditanya sama ada dia tidak risau jika dipecat daripada Bersatu susulan tindakannya itu. Abdul Rashid berkata dia bersedia berdepan sebarang tindakan. Saya tak kisah, nak pecat-pecatlah. Kalau saya dipecat, saya bebas. Saya boleh pilih parti mana saya nak masuk, katanya sambil maklumkan yang dia tidak bercadang untuk menyertai mana-mana parti lain buat masa ini. Katanya jika lembaga disiplin Bersatu memecatnya, kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak terjejas. Jelasnya Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa hanya speaker yang boleh mengisytiharkan kerusi mana-mana wakil rakyat kosong. Bersatu pecat saya bebas, kata Abdul Rashid. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disahkan Azmin kalah kepada Amiruddin 3 kali, kata Adun Bersatu. Pilihan raya kecil PRK Dun Kuala Kubu baru secara signifikan lebih kepada pertembungan antara pengerusi Bersatu Selangor Azmin Ali dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Bekas pengerusi Bersatu Selangor Abdul Rashid Ashari berkata,
Keputusan PRK itu menyaksikan Azmin tewas 2 kali ketika di tangan Amiruddin. Menurutnya, kekalahan pertama Azmin kepada Amiruddin ialah pada pilihan raya umum ke-15, diikuti pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil Kuala Kubu Bahru. PRK Kuala Kubu Bahru sebenarnya pertembungan Azmin dan Amiruddin. Jadi sekarang jelas Amiruddin menang 3 kali, dia mengalahkan si Azmin, kata Adun Selat Kelang itu dalam wawancara bersama Malaysia Kini. PH berjaya mempertahankan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru Sabtu lalu. Selepas calonnya Pang Syok Tau hari ini menang dengan pilihan raya PRK kawasan itu dengan majoriti 3,869 undi. Bekas Setiausaha Akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan memperoleh 14,000 undi menewaskan pencabarnya dari Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud yang hanya mampu meraih 10,131 undi. Calon bebas Nyau Kizen 188 dan calon Parti Malaysia PRM Hafizah Zainuddin 152 undi. Sementara itu Abdul Rashid berkata, faktor calon merupakan penyumbang utama yang menyebabkan Bersatu kalah pada PRK berkenan. Katanya kontroversi yang menyelubungi calon berhubung isu pendidikan selain kempen ekstrim PAS turut menyumbang kepada kekalahan PN. Faktor calon daripada awal calon Perikatan Nasional dah ada kontroversi tentang keputusan pendidikan dan sebagainya. Saya juga terkejut, dia ada master. Dia dulu dengan saya sejak awal penubuhan Bersatu Selangor. Sepanjang masa saya tak tahu dia ada master. Saya tahu dia ada diploma, tapi saya tak tahu dia ada master. Mesti orang tanya, mana ijazah, katanya lagi. Malaysia Kini dipetik daripada myqnews.net. Azmin kalah kepada Amiruddin 3 kali. Itu kata Adun Bersatu. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata padan muka, ada juga yang kata memalukan dan macam-macam lah. Netizen punya kecaman kepada Anwar Ibrahim. Apapun pendapat anda semua, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang kali ini memang panas. Taqiyuddin tak tuduh Anwar homoseksual tapi video diedit, kata PAS. Apa cerita? Sehingga isu ini panas diulang semula. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan tidak pernah membangkitkan isu homoseksual terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata parti itu. Sebaliknya, kata pengarah Jabatan Penerangannya, Nazir Helmi, rakaman ceramah Taqiyuddin sempena pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru sebelum ini dikerat pendek, disunting dan dimanipulasi dengan niat jahat. Katanya hasil akhirnya tidak menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan. Ada netizen menjawab menyelar jawaban daripada PAS ini dengan kata, katanya PAS dah banyak kali cakap dulu baru minta maaf. Sudah cakap, sudah fitnah baru minta maaf. Kata netizen itu sudah sikap PAS, kata mereka lagi. Tapi sejauh mana kebenaran PAS mengatakan ini, yaitu video yang telah didakwa menghina Anwar Ibrahim dengan isu homoseksual, benar atau tidak? Kerana kata PAS, video itu diedit dan mudah saja untuk mengetahuinya. Tunjukkan video asal. Mana video asal yang dikatakan video itu telah diedit? Kenapa susah-susah hati? Kenapa susah-susah nak terangkan? Kan lebih mudah serahkan video asal. Serahkan video asal yang dikatakan telah pun diedit itu. Maka dengan itu percayalah orang bahawa video itu sekadar diedit, dikerat, dipotong, disunting dan dimanipulasikan dengan niat jahat.
Dan kalau benar video itu telah disunting, pastinya kita akan tahu apa gambaran keseluruhan cerita video asal itu bagi menggambarkan konteks keseluruhan yang hendak disampaikan oleh Taqiyuddin. Terdahulu tersebar video ringkas di TikTok yang menunjukkan Taqiyuddin mendakwa Anwar sebagai pengamal homoseksual tegar. Nazir berkata penelitian mereka mendapati Taqiyuddin hanya mengulangi apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkenan pembelaan terhadap Anwar akibat dakwaan portal Itali Agenzia Nova. Ketahuilah, ulasan yang disampaikan adalah berbentuk persoalan apabila pihak yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 belum lagi mengambil sebarang tindakan. Sedangkan nama baik seorang Perdana Menteri wajar dibersihkan jika ia adalah sebuah fitnah yang nyata. Itulah kandungan sebenar dalam ucapan penuh tanpa disunting dan ternyata ia amat berbeza dengan fitnah yang sedang berlegar, seolah pemimpin PAS membuat kenyataan berkenan tabiat seksual yang ternyata dilarang dalam Islam, katanya. Menjawab tuduhan itu, Anwar pada Disember 2022 menyindir Hamzah sebagai belum mendapat tarbiyah didikan daripada Presiden PAS, Abdul Hadi Awang. Hadi menghasilkan buku bertajuk Kashaf Mangsa Fitnah tidak lama selepas Anwar didakwa di mahkamah adalah atas berbagai tuduhan pada akhir tahun 1990-an ketika PAS mendukung gerakan reformasi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil pula berkata laman web yang dipetik Hamzah itu tiada kewibawaan dan tidak dibaca oleh orang Itali sendiri. Dalam kenyataan hari ini, Nazir juga berkata PAS akan meneliti tindakan undang-undang bagi memastikan penyunting video itu mendapat pengajaran. Anwar pernah disabitkan bersalah dalam kes liwat tetapi dia kemudian mendapat pengampunan penuh diraja daripada yang di Pertuan Agong pada tahun 2018. Sebelum ini, pemimpin popular PAS Muhammad Sanusi Maknor telah disaman oleh Anwar kerana didakwa memfitnahnya dengan dalam kes lewat. Mahkamah memberikan perintah instruksi interpartai bagi menghalang Menteri Besar Kedah itu mengulangi dan menerbitkan semula kenyataan yang didakwa sebagai fitnah itu. Daripada netizen ada 3 komen yang ditulis. Salah seorangnya Oasis kata, tak betul ke tidak yang punya badan aja yang tahu. Sebaiknya diam aja, jangan hebohkan, jangan hebahkan. Jangan jadi tukang fitnah, jangan jadi tukang jilat. Violet Well kata, apalah kau ni, pusing sana sini, pusing sama sini. Kau sembang, boleh terbang, katanya. Red Parrot kata, portal negara Itali itu tidak berwibawa dan tulisannya tidak boleh dipercayai. Hamzah pernah membangkitkannya di parlimen yang sebenarnya cuba memalukan Perdana Menteri ke-10. Kenapa tidak Taqiyuddin ulang lagi di KKB? Kerana ingin memalukan Perdana Menteri ke-10. Sejak bila pula Taqi nak jaga nama baik Perdana Menteri ke-10, kata netizen Red Parrot 2782. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. SPRM siasat 10 projek pembinaan Telaga Jejari lebih RM300 juta disahkan oleh Azam Baki. Saudara-saudara sekalian, jumlah 300 juta ringgit untuk membina Telaga Jejari ini memanglah satu jumlah yang agak melampau sekiranya betul berlaku penyelewengan. 300 juta itu bukan jumlah yang kecil. Ianya jumlah yang cukup besar untuk membantu rakyat mendapatkan bekalan air melalui Telaga Jejari. Tapi apa sudah jadi sehingga 10 projek pembinaan Telaga Jejari ini tiba-tiba disiasat oleh SPRM? SPRM membuat siasatan terhadap 28 Telaga Jejari yang dibina menerusi program Pembinaan Telaga Jejari atau HCW.
Ia membabitkan 10 projek pembinaan serta membaik pulih loji rawatan air dianggarkan berjumlah lebih 300 juta ringgit yang dibina Air Kelantan Sdn Bhd kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, projek berkenaan dibina antara tahun 2008 hingga 2015. Beliau berkata susulan itu 4 lelaki ditahan bagi membantu siasatan terhadap pembinaan HCW di Kelantan kerana gagal berfungsi bagi membekalkan air kepada penduduk. HCW berkenaan sepatutnya berfungsi untuk membekalkan air mentah kepada LRA sebelum disalurkan kepada pengguna. Pembinaan HCW berlainan kapasiti ini adalah alternatif untuk mengatasi masalah air di negeri itu terutama pada musim kemarau. Tetapi sebahagian besar telaga yang dibina ini gagal menghasilkan kuantiti air pada tahap optimum, katanya ketika dihubungi hari ini. Beliau berkata siasatan awal yang dijalankan dipercayai terdapat pegawai AKSB yang menerima wang rasuah daripada syarikat konsultan yang dilantik dalam projek pembinaan telaga air terbabit. SPRM juga percaya bahawa terdapat manipulasi membabitkan proses kelulusan projek ini pada tahun 2015. Oleh kerana telaga air yang dibina ini tidak dapat dimanfaatkan penggunaannya, ia menyebabkan kerugian dan siasatan SPRM juga akan cuba mengenal pasti jumlah sebenar kerugian yang dialami termasuk jumlah wang rasuah yang terbabit, katanya lagi. Beliau berkata isu kegagalan telaga air, telaga jejari untuk membekal air kepada LRA itu pernah didedah dan ditegur oleh Ketua Audit Negara menerusi laporan Ketua Audit Negara 2015. LKAN 2015 mendedahkan bahawa sebanyak 8 LRA yang diaudit pada ketika itu dan hasilnya 4 LRA iaitu LRA Pintugang, Wakaf Bunut, Wakaf Bahru dan Cica yang mempunyai telaga jejari tidak berfungsi dengan sempurna. Walaupun isu itu sudah didedahkan dan ditegur Ketua Audit Negara, masalah ini masih tetap berulang, katanya lagi. Menurutnya, siasatan yang dijalankan SPRM juga adalah berdasarkan rungutan. Selain aduan pengguna di negeri itu berhubung masalah air yang mereka hadapi. Beliau berkata siasatan dijalankan juga mendapati terdapat HCW yang gagal berfungsi dan ditutup atas pelbagai faktor sekaligus menyebabkan objektif pembinaannya bagi memastikan pengguna memperoleh bekalan air yang mencukupi terutama pada musim kemarau gagal dicapai. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. SPRM Siasat 10 projek pembinaan telaga jejari lebih RM 300 juta. Kita jumpa lagi.